Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Aida Sofia Alia binti Saden, BG 24110218 daripada HE23. Saya Almahusna binti Darusi, nombor matriks BG 24110391 dari HE22. Saya Nurul Aina Najwa binti Zulkifli, head matrik BG 24110436 dari HE19. Saya Ena Nazira binti Imran, nomor matrik saya BG 24110464 dan saya dari kos HE21. Saya Moila Emma Dilasha binti Jumaan, saya dari HE22, Ekonomi Kewangan Antarabangsa, nomor matrik saya ialah BG 24110302. Hai, saya Elisha Gosutsu, nomor matrik BG 24110118 dari kos HE19. Nama saya Denisha Renisim, BG 24110501 dari kos HE22. Saya akan membentangkan bahagian pengenalan, bahagian objektif kajian dan kaedah kajian. Saya akan membentangkan tentang penghayatan etika dan peradaban peringkat individu. Saya akan membentangkan tentang penghayatan etika dan peradaban peringkat keluarga. Saya akan membentangkan tentang penghayatan etika dan peradaban di peringkat komuniti. Saya akan membentangkan etika dan peradaban pada peringkat masyarakat. Terdapat 3 objektif kajian yang telah dipilih oleh pengkaji. Pertama, membincangkan kepentingan penghayatan etika dan peradaban pada peringkat individual, keluarga, komuniti, dan masyarakat. Yang kedua, ialah menilai faktor penghayatan etika dan peradaban kepada peringkat individual, keluarga, komuniti, dan masyarakat. Yang ketiga, menerangkan contoh penghayatan etika dan peradaban terhadap individual, keluarga, komuniti, dan masyarakat. Pertama, kami menggunakan rujukan perpustakaan, yaitu kami mengambil bahan rujukan daripada Perpustakaan Universiti Malaysia Sabah, Labuan. Kedua, kami menggunakan rujukan internet melalui mencari artikel dalam internet. Pada zaman era globalisasi ini, penghayatan etika dan peradaban semakin kurang diterapkan dalam diri seseorang masyarakat. Hal ini kerana pendidikan moral dalam sesebuah keluarga semakin kurang penting dalam masyarakat moden yang semakin sibuk dengan tuntutan hidup. Anak-anak mungkin tidak akan mendapat asas moral yang kukuh sekiranya ibu bapa atau penjaga tidak memberi perhatian yang secukupnya kepada anak-anak terhadap nilai moral. Menurut Arnold Toynbee, peradaban adalah sebuah kebudayaan masyarakat yang telah mencapai peningkatan teknologi ke arah yang lebih tinggi. Tambahan lagi, Arnold juga menyebut peradaban sebagai kumpulan seluruh hasil budidaya manusia yang merangkumi semua aspek kehidupan, baik fizik maupun non-fizik. Menurut Kamus Dewan 2010, etika memberi maksud kepada prinsip akhlak dan moral yang menjadi pegangan kepada seseorang individu atau sesuatu kumpulan. Konsep etika sangat berkait rapat dengan moral dan insan yang bermoral, yang bermaksud apabila seseorang melakukan sebuah etika, dia boleh dianggap sebagai seseorang yang mempunyai moral. Dalam arti kata lain juga, etika merujuk kepada prinsip-prinsip moral yang mengatur perilaku manusia dan tindakan manusia. Individu adalah orang perseorangan, manusia seorang diri, terutamanya apabila dianggap berbeza daripada yang lain, serta keindividuan sifat yang membezakan seseorang daripada yang lain. Kepentingan penghayatan etika dan peradaban peringkat individu yang pertama sekali adalah membina kepribadian individu yang tinggi. Individu yang menghayati etika akan sering melakukan kebaikan kerana pengamalan etika dan adab yang tinggi membantu seseorang individu untuk menilai dan memahami sesuatu perkara sama ada benar atau salah. Ini mendorong individu tersebut untuk membuat keputusan yang benar dalam kehidupan sehari-hari. Kepentingan yang kedua adalah meningkatkan kualiti hidup. Hal ini kerana individu sentiasa melakukan kebaikan dan menghindarkan diri daripada perkara yang salah, yang dapat memberikan kesan positif kepada kehidupan seseorang individu tersebut.
maka semakin tinggilah kualiti kehidupan individu tersebut. Kepentingan yang ketiga adalah mudah merasakan ketenangan jiwa dan perasaan. Individu yang berpegang teguh dengan ajaran agama akan lebih mudah dalam melaksanakan nilai-nilai etika. Hal ini kerana setiap agama mempunyai panduan tersendiri mengikut kepercayaan masing-masing. Contohnya, agama Islam mengajar supaya sentiasa berbuat baik kepada setiap individu. Oleh itu, ajaran tersebut perlulah dipatuhi dan berdosa jika dilanggar, maka kehidupan individu tersebut akan menjadi lebih tenang dan tentera. Seterusnya adalah faktor penghayatan etika dan peradaban peringkat individu. Faktor yang pertama adalah individu itu sendiri. Etika seseorang individu dapat dilihat melalui pengalaman, matlamat pribadi, nilai murni serta personality dan juga pengetahuan. Individu yang berpengetahuan tinggi cenderung dapat menentukan perkara yang baik maupun salah. Maka tingkah laku individu tersebut juga berdasarkan pengetahuan tersebut dan keputusan serta tindakan adalah melalui individu itu sendiri. Faktor yang seterusnya adalah faktor persekitaran. Ianya dapat dilihat melalui pengaruh individu sekeliling seperti keluarga dan rakan. Jika individu dikelilingi keluarga dan rakan yang mengamalkan etika dan peradaban yang tinggi, maka individu tersebut akan turut terbiasa mengamalkan etika dan adab yang tinggi. Namun begitu, individu yang terjerumus dengan pujukan rakan sebaya yang tidak bermoral akan menyebabkan individu tersebut turut melakukan perkara yang tidak bermoral tersebut. Selain itu, keadaan keluarga kurang stabil dan juga asuhan keluarga boleh mempengaruhi etika dan adab seseorang individu. Faktor yang terakhir adalah media massa. Individu mudah terdedah dengan perkembangan teknologi masa kini kerana individu masa kini hidup seiring dengan perkembangan teknologi. Contohnya media sosial. Media sosial mampu memberikan manfaat, namun ianya juga boleh menjadi medan perbalahan dan fitnah dan penyebaran kebencian. Ianya boleh menyebabkan kesan negatif kerana menyebabkan individu menyimpang daripada realiti sebenar. Kesannya, individu akan terjerumus dalam perlakuan yang tidak bermoral yang memberi kesan kepada etika dan adab dalam diri mereka. Yang terakhir adalah contoh penghayatan etika dan peradaban peringkat individu. Contoh yang pertama adalah bertanggungjawab dalam setiap tindakan yang dilakukan. Individu berlaku jujur dalam menjalankan amanah dan tanggungjawab yang diberikan. Yang kedua adalah menghormati antara satu sama lain. Ianya adalah untuk keharmonian bersama. Yang ketiga adalah tidak mengganggu ketenteraman orang lain, seperti tidak berbising ketika malam kerana ianya akan mengganggu keselesaan individu lain untuk berehat waktu malam. Kepentingan penghayatan etika dan peradaban peringkat keluarga yang pertama ialah menguatkan hubungan kekeluargaan. Hubungan yang baik dengan keluarga dapat mewujudkan keharmonian. Yang kedua, menjadi contoh generasi akan datang. Hal ini kerana ibu bapa biasa yang pertama menunjukkan sempadan dan etika kepada anak-anak. Yang ketiga ialah kesejahteraan emosional. Dan yang keempat dapat menyelesaikan konflik. Faktor kurang penghayatan etika dan peradaban peringkat keluarga yang pertama ialah kurang contoh teladan. Yang kedua ialah kurang pendidikan dan kesedaran dalam diri berkaitan adab dan etika. Hal ini menyebabkan anak-anak tidak dapat membezakan mana yang baik dan mana yang buruk. Yang ketiga ialah kurang perhatian daripada keluarga. Jika kurang perhatian, maka menyebabkan anak kurang kasih sayang dan mereka terasa terasing dan terabai. Contoh penghayatan etika dan peradaban peringkat keluarga yang pertama ialah sapa dan salam. Kita perlu menyapa orang tua dengan nada yang sopan santun. Dan yang kedua ialah menghormati ahli keluarga. Hal ini untuk mengelakkan kita bersikap kurang ajar. Dan yang ketiga ialah mendengar kata ibu bapa. Hal ini kerana ibu bapa ingin anak mereka tidak melakukan sesuatu perkara yang buruk. Dan yang keempat ialah membantu melakukan tugas rumah, sebagai contoh membasuh kain, mencuci pinggan dan sebagainya. Dan yang keempat, hal yang boleh kita ikuti ialah mendukung kegiatan keluarga. Hal ini agar mereka lebih bersemangat dan tidak berputus asa dalam melakukan sesuatu perkara.
Berdasarkan Kamus Dewan edisi keempat, komuniti merujuk kepada kumpulan orang yang tinggal di sesuatu kawasan atau negara, masyarakat di sesuatu tempat atau orang ramai secara umumnya. Komuniti bukan sekadar sekumpulan individu, tetapi kumpulan yang berfungsi sifat-sifat serupa dan saling bergantung untuk mencapai keharmonian bersama. Dalam komuniti, penghayatan etika dan peradaban amat penting untuk memastikan setiap anggotanya mampu hidup dalam keadaan aman, harmoni, dan bertamadun. Yang pertama, yaitu kepentingan penghayatan etika dan peradaban. Antara kepentingan penghayatan etika dan peradaban dalam komuniti ialah: pertama, mewujudkan kehidupan harmoni. Penghayatan nilai etika seperti hormat menghormati dan tolong-menolong mampu mengurangkan konflik dalam komuniti. Contohnya, sekiranya terdapat perselisihan paham, individu yang berpegang kepada etika akan memilih penyelesaian secara aman dan rasional. Yang kedua, yaitu memupuk rasa hormat antara anggota komuniti. Dalam komuniti yang berbilang kaum dan agama, nilai hormat sangat penting. Etika mengajar kita untuk menerima perbezaan dan mengelakkan diskriminasi yang boleh memecah belahkan komuniti. Yang ketiga, mengurangkan masalah sosial. Penghayatan etika dapat membendung masalah seperti jenayah, rasuah, dan diskriminasi. Apabila ahli komuniti saling bekerjasama dan menghormati nilai-nilai bersama, suasana hidup yang selamat dan sejahtera dapat diwujudkan. Yang keempat, meningkatkan kualiti hidup. Kehidupan yang beretika akan meningkatkan kesejahteraan komuniti secara keseluruhan. Individu akan lebih berdisiplin, berperibadi mulia, dan bertanggung jawab terhadap persekitaran masing-masing. Isi yang kedua yaitu faktor yang mempengaruhi etika dan peradaban. Faktor pertama ialah faktor agama. Malaysia terkenal sebagai negara majmuk yang mempunyai pelbagai agama dan kepercayaan. Setiap agama mempunyai ajaran yang menekankan nilai-nilai baik seperti hormat, kejujuran, dan kebersamaan. Namun, jika terdapat salah faham, ia boleh membawa kepada penghinaan terhadap agama lain. Oleh itu, nilai etika perlu diterapkan agar setiap anggota komuniti saling menghormati perbezaan agama dan kepercayaan. Faktor yang kedua ialah media dan teknologi. Media massa dan teknologi memainkan peranan besar dalam membentuk etika komuniti. Media sering digunakan untuk menyebarkan maklumat positif dan mendidik masyarakat tentang kepentingan etika. Namun, terdapat juga isu penyalahgunaan teknologi seperti penyebaran berita palsu dan mesej negatif yang boleh mengganggu keharmonian komuniti. Faktor yang ketiga ialah faktor perundangan. Undang-undang berperanan memastikan anggota komuniti hidup dalam keadaan aman dan selamat. Peraturan yang baik dapat mendisiplinkan individu dan membentuk komuniti yang lebih bertanggung jawab. Contohnya, undang-undang melarang sebarang bentuk keganasan yang boleh mengganggu keamanan sesuatu komuniti. Isi yang ketiga yaitu contoh penghayatan etika dan peradaban dalam komuniti. Contoh yang pertama ialah menjaga harta awam. Anggota komuniti harus menjaga kemudahan yang digunakan bersama seperti jalan raya, taman, dan tempat perhentian bas. Tindakan ini bukan sahaja mencerminkan rasa tanggung jawab, tetapi juga memastikan persekitaran sentiasa bersih, selamat, dan selesa untuk semua orang. Yang kedua, yaitu menghormati budaya dan tradisi lain. Dalam komuniti majmuk, kita perlu saling menghormati budaya yang berbeza. Contohnya, menghadiri rumah terbuka semasa perayaan seperti Tahun Baru Cina, Hari Raya Aidilfitri, atau Deepavali. Kehadiran kita bukan sahaja menunjukkan rasa hormat terhadap budaya lain, tetapi juga dapat mengeratkan hubungan antara komuniti. Contoh yang ketiga ialah menjaga tingkah laku di tempat awam. Tingkah laku sopan di tempat awam seperti bercakap dengan nada yang rendah, menjaga kebersihan dan tidak membuat gangguan seperti membuat bising amat penting. Dengan sikap yang baik, suasana harmoni dalam komuniti dapat dicapai. Masyarakat merujuk kepada kelompok manusia yang tinggal bersama-sama dan saling berinteraksi sesama mereka. Ia merupakan jaringan perhubungan antara pelbagai individu. Apakah kepentingan peradaban dan etika pada peringkat masyarakat? Antara kepentingan penghayatan etika dan peradaban pada peringkat masyarakat adalah kesejahteraan sosial. Dengan adanya penghayatan etika dan peradaban yang kuat dalam masyarakat, ia dapat mengurangkan kadar jenayah dan meningkatkan kesejahteraan umum. Penghayatan etika dan peradaban memainkan peranan penting dalam menyatukan kesepahaman di antara kumpulan etnik di Malaysia. Akhir sekali, ia dapat membangunkan ekonomi dan sosial. Penghayatan etika dan peradaban yang tinggi juga dapat menyumbang kepada kemajuan sosial dan ekonomi. Apakah faktor penghayatan etika dan peradaban pada peringkat masyarakat?
Faktor penghayatan etika dan peradaban pada peringkat masyarakat adalah media dan teknologi, di mana media dan teknologi memainkan peranan penting dalam menyebarkan nilai-nilai murni. Selain itu, faktor interaksi sosial. Interaksi sosial antara pelbagai kaum dan budaya merupakan aspek yang penting dalam kehidupan bermasyarakat kerana ia mempengaruhi penghayatan etika dan peradaban dalam masyarakat. Akhir sekali, budaya dan tradisi, di mana budaya dan tradisi turut memainkan peranan yang penting dalam membentuk masyarakat yang beretika dan beradab. Apakah contoh penghayatan etika dan peradaban pada peringkat masyarakat? Antara contoh penghayatan etika dan peradaban pada peringkat masyarakat adalah menghormati agama dan adat lain. Menghormati agama dan adat Islam adalah penting bagi memastikan keharmonian dalam masyarakat yang berbilang kaum. Seterusnya, mengucapkan salam. Mengucapkan salam adalah salah satu contoh amalan etika dan peradaban yang penting, terutamanya dalam masyarakat yang berbilang kaum dan budaya. Akhir sekali, melakukan kegiatan kebajikan, di mana melibatkan diri dalam aktiviti kebajikan adalah salah satu cara penghayatan etika dan peradaban dapat ditunjukkan kepada masyarakat. Kesimpulannya, kepentingan penghayatan etika dan peradaban secara umumnya ialah dapat menjamin kehidupan yang harmoni dan sejahtera dalam masyarakat kita. Kepentingannya seterusnya pula adalah mampu menjadi teladan kepada generasi yang akan datang. Hal ini dikatakan demikian kerana ibu bapa dan orang sekeliling memainkan peranan yang penting dalam mendidik moraliti seseorang. Antara faktor yang mampu mempengaruhi penghayatan etika dan peradaban dalam diri individu, keluarga, komuniti dan masyarakat, faktor agama dan faktor media dan teknologi. Terdapat beberapa cadangan yang mampu meningkatkan penghayatan etika dan peradaban dalam seseorang individu. Cadangan pertama ialah ibu bapa haruslah memainkan peranan yang penting, terutama sekali dari segi tingkah laku dan percakapan yang berbudi bahasa. Jika hal ini diambil serius dari anak masih kecil, ia mampu membentuk seseorang yang beretika dan beradab. Cadangan yang kedua ialah pihak sekolah perlu memainkan peranan bagi menggalakkan penerapan etika dan peradaban dalam diri seseorang. Persekitaran sekolah yang positif dan teratur mampu mempengaruhi murid untuk mengamalkan adab yang baik. Pihak sekolah perlu berganding bahu dengan pihak luar sekolah bagi menjalankan program dan aktiviti yang mampu menerapkan nilai-nilai murni dalam diri seseorang.